Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Ismailiza binti Ismail selaku pensyarah pentaksiran pendidikan Islam sekolah rendah, iaitu kod PIMK 208R. Pada hari ini kami, iaitu kelas PIM 5, selaku saya Nur Najwa Auni binti Ahmad Sabri dan rakan seperjuangan Nur Syafara binti Mansur dan Nur Najwa binti Muhammad Saifuddin. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk kebat dalam pendidikan Islam, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi dalam pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan kebat dalam pendidikan Islam, isi kandungan yang akan disampaikan oleh kami bertiga yang pertama, pengenalan. Kedua, kebat dalam pendidikan Islam. Ketiga, konsep pentafsiran. Keempat, konsep, ciri-ciri dan fokus kebat. Kelima, kebat dalam pentafsiran pendidikan Islam. Keenam, isu guru dan murid. Ketujuh, cadangan penambahbaikan. Kelapan, analisis kebat dalam pentafsiran pendidikan Islam. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Kemahiran berfikir aras tinggi kebat adalah kemahiran yang memerlukan organisasi pemikiran berdasarkan keupayaan untuk menghuraikan, menterjemahkan, mencipta, merefleksikan dan menghubungkan dengan isu semasa. Proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan, idea atau ciptaan, membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami. Konsep kebat telah memasukkan ciri-ciri berfikir secara kreatif, kritis logik dan metakognitif. Proses pelaksanaan kebat di Malaysia adalah bersumberkan taksonomi Bloom dan diubah suai oleh Lauren Anderson menerusi 4 hierarki teratas, iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Apa itu kebat? K apa? B dan A juga T. Kebat dalam pendidikan Islam. Pelaksanaan pengajaran guru pendidikan Islam sekolah melalui pengubahsuaian melibatkan komponen keupayaan kurikulum, pembentukan budaya sekolah, penambahbaikan pengetahuan guru dan tahap kemampuan pelajar mengaplikasi setiap isi kandungan pembelajaran yang diperoleh agar matlamat pengenalan pengajaran dan pembelajaran berorientasikan kebat dapat dilaksanakan dengan berkesan. Seterusnya, membentuk penghayatan akidah yang mantap dalam kalangan pelajar. Ketiga adalah konsep pentafsiran, iaitu pentafsiran adalah proses mendapatkan maklumat dengan menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan sama ada formatif, sumatif, formal atau informal, dalaman atau luaran bagi mendapatkan bukti yang boleh dipertimbangkan dan seterusnya membuat penghakiman tentang sesuatu produk pendidikan. Ini dibuktikan lagi dari dalil Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang dibuatnya untuk hari esok, iaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari hadis pula, orang yang pandai ialah orang yang menghisap atau menilai dirinya sendiri serta beramal untuk sebuah kehidupan selepas kematian. Dan orang yang lemah ialah orang yang mengikut hawa nafsu dan berangan-angan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Seterusnya, saya akan sambung pada bahagian konsep, ciri-ciri dan fokus kebat. Konsep kebat terbahagi kepada 4, iaitu mengaplikasi, menilai, mencipta dan menganalisis. Mengaplikasi iaitu kebolehan menggunakan pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang baharu. Kalau menganalisis pula, mensuktur maklumat ke dalam bahagian yang lebih kecil, menentukan bagaimana bahagian struktur keseluruhan ini berkait antara satu sama lain.
Yang ketiga, menilai iaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standard melalui pemeriksaan dan pengkritikan. Dan yang terakhir iaitu mencipta, di mana kita akan menyatukan elemen untuk membentuk sesuatu bagi dapat menyusun, menjana, merancang atau menghasilkan semula elemen ke dalam corak serta struktur yang baharu. Mengenai ciri-ciri kebat. Yang pertama, stimulus. Yang kedua, item tidak berulang. Yang ketiga, berdasarkan situasi sebenar. Yang keempat, pelbagai tahap pemikiran. Dan yang kelima, konteks bukan lazim. Yang mana stimulus ni adalah contoh dia graf, gambar rajah yang dapat menggunakan stimulus secara ekstensif. Yang kedua, iaitu item tidak berulang, di mana item mempelbagaikan sesuatu perkara untuk setiap tahun melangkau bahan buku teks bagi mewujudkan suasana yang baru. Dan yang ketiga, berdasarkan situasi sebenar, iaitu mencabar murid untuk menyelesaikan masalah kehidupan sebenar dengan menggunakan pembelajaran daripada pelbagai disiplin. Yang keempat, pelbagai tahap pemikiran. Pelbagai tahap pemikiran iaitu mentafsir pelbagai aras pemikiran dalam dominan kognitif untuk memberi impak yang lebih besar. Dan yang terakhir, konteks bukan lazim, di mana konteks ini merujuk kepada situasi baharu yang tidak lazim kepada murid untuk bertujuan merangsang murid itu sendiri berfikir dan bukan menyatakan semula apa yang dipelajari, iaitu mereka dapat merangsang apa yang mereka pelajari dan bukannya menyatakan semula. Fokus yang utama ialah kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam, yang mana ianya adalah salah satu pelaksanaan pengajaran guru pendidikan Islam sekolah yang melalui pengubahsuaian, di mana ianya melibatkan komponen keupayaan kurikulum, pembentukan budaya sekolah, tahap kemampuan murid dan sebagainya. Dan ia dilakukan agar dapat membentuk akidah serta pemantapan sasiah dalam diri murid. Kita masuk pada elemen-elemen untuk melaksanakan kebat. Ianya terbahagi pada dua elemen, iaitu elemen sokongan dan elemen utama. Elemen utama dia ada tiga, iaitu kurikulum, pedagogi dan pentaksiran. Manakala kalau elemen sokongan ada empat, iaitu latihan, kurikulum, sumber dan juga sokongan masyarakat. Jika elemen utama yang mempunyai tiga, iaitu kurikulum, pedagogi dan pentaksiran, di mana dalam huraiannya kesemua elemen ada perubahan. Contohnya kurikulum, perubahan dalam kurikulum, pedagogi, perubahan kepada dalam pendekatan, dan yang terakhir pentaksiran, iaitu perubahan dalam pentaksiran. Saya akan sambung pada bahagian elemen sokongan yang terdapat empat, iaitu latihan, kurikulum, sokongan masyarakat dan sumber. Latihan adalah kepada semua yang terlibat dalam kebat, dan kurikulum pula kebat dalam kurikulum. Seterusnya, kurikulum masyarakat iaitu melibatkan masyarakat dalam kebat, dan sumber menyediakan sumber kebat. Mengenai ciri kebat yang dinilai dalam aktiviti, terdapat 6. Yang pertama, aplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai. Yang kedua, kebolehan menakul. Yang ketiga, membuat keputusan. Yang keempat, kebolehan refleksi. Yang kelima, menyelesaikan masalah. Dan yang keenam, hasil inovasi. Kemahiran berfikir aras tinggi yang terkini berdasarkan semakan hierarki taksonomi belum oleh Laurie Edwardson, mempunyai 6, iaitu mengingati, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Isu guru dan murid. Fokus kepada guru. Yang pertama, terikat dengan kaedah tradisional. Yang kedua, kesusahan membina item soalan yang berasaskan tinggi. Yang ketiga, ketidaksediaan guru. Yang keempat, kekangan di dalam pengaplikasian kemahiran berfikir aras tinggi. Ketidaksediaan guru, yang mana menurut Fatihah dan Ghazali 2010,
ketiadaan faktor kesediaan guru dalam kalangan mereka dilihat mampu menyebarkan pengaplikasian kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu KBAT, tidak dapat dilaksanakan dalam proses pengajaran. Walaupun guru tersebut mempunyai kesedaran yang tinggi serta pengetahuan tentang kepentingan KBAT itu, namun masih ada segelintir yang tidak memandang enteng. Seterusnya, penyelesaiannya adalah guru perlu ada kemahiran dan juga pengetahuan yang luas dalam proses pentaksiran serta penggunaan kaedah pembelajaran untuk pengumpulan data. Kesukaran membina item soalan berdasarkan aras tinggi. Dalam kesukaran untuk menentukan instrumen pentaksiran serta membina item yang mempunyai elemen KBAT yang mengambil kira kesediaan dan aras kebolehan pelajar, hal ini mungkin kerana boleh menjadikan item pentaksiran tidak dapat menilai prestasi murid secara menyeluruh. Penyelesaiannya, guru perlu sentiasa membiasakan murid dengan soalan-soalan yang berasaskan serta berfikiran tinggi, sederhana dan juga rendah, agar murid-murid dapat bersedia dengan setiap soalan KBAT yang diberikan, iaitu terikat dengan kaedah tradisional yang mana kita sedia maklum. Ianya lebih berfokus kepada guru yang ada segelintir masih berada di dalam zon selesa, di mana ianya lebih berpusatkan guru dan pelajar sebagai penerima sahaja, iaitu penerima maklumat dan pendengar, serta suka mentafsir pelajar pasif kerana tidak aktif di dalam kelas. Jadi, penyelesaiannya, guru perlu mengubah cara berfikir pembelajaran yang harus berpusatkan murid, menekankan aktiviti hands-on dan juga mengubah jenis tugasan serta sebagainya. Mengenai kekangan di dalam pengaplikasian kemahiran berfikir aras tinggi, yang mana menurut Tajul Arifin 2010. Kekangan yang menyatakan ianya adalah kekangan penghayatan dan pengamalan adalah disebabkan peruntukan masa terhad serta guru yang dibebani dengan kepelbagaian tugas lain, sehingga guru kekurangan masa untuk menghayati, memahami akan fakta-fakta penting yang perlu ada di dalam isi kandungan pendidikan Islam. Mengenai kekangan di dalam pengaplikasian kemahiran berfikir aras tinggi, yang mana salah satu penyelesaiannya adalah pertama, guru perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan KBAT dengan baik, dan yang kedua, guru perlu memanfaatkan kaedah pentaksiran terkini yang berasaskan ICT mengikut PAK 21. Mengenai isu guru dan murid, khusus untuk murid, di mana terdapat dua, iaitu ketidaksediaan murid dalam memahami soalan KBAT, dan yang kedua, murid tidak dapat mencapai tahap penguasaan yang diinginkan. Mengenai ketidaksediaan murid dalam memahami soalan KBAT, di mana sebahagian murid kurang berpengetahuan dalam sesuatu perkara, khususnya dalam mata pelajaran yang dipelajari, serta mereka kurang kreatif dan kritis untuk memahami dengan lebih meluas. Murid juga ada sebahagian yang kurang dalam bab berkomunikasi serta kurang dari segi penglibatan murid itu sendiri. Jadi, cara penyelesaiannya adalah membuat program peta iting, pembelajaran akses kendiri, model pembelajaran interaktif serta lebih kepada pembelajaran yang berasaskan projek. Yang terakhir, iaitu isu guru dan murid, khusus kepada murid, di mana murid tidak dapat mencapai tahap penguasaan yang diinginkan kerana sebahagian daripada mereka masih tidak dapat mencapai tahap penguasaan 5 ataupun 6. Jadi, untuk mengikuti aras KBAT, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi, mereka perlu lebih didedahkan dengan pelbagai jenis soalan, cara pembelajaran yang lebih efektif, khusus berpusatkan murid dan sebagainya. Jadi, cara penyelesaiannya adalah guru perlu
sentiasa saling bantu-membantu dan prihatin kepada murid yang lemah agar mereka dapat seiring mencapai tahap penguasaan yang baik dengan pentaksiran kebat dan yang pelbagai, khususnya dalam pendidikan Islam ini. Seterusnya, saya sambung dengan sahabat saya Nur Najwa binti Muhammad Saifuddin. Seterusnya, cadangan penambahbaikan. Yang pertama, menyediakan guru yang mahir menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT dengan menyediakan kursus atau latihan terutamanya kepada guru pelatih. Seterusnya, guru sentiasa komited mencipta sesuatu yang baru dan perbincangan sesama guru melaksanakan KEBAT dalam pentaksiran. Yang kedua, memahami konsep item KEBAT iaitu stimulus, menjana kemahiran inference dan penakbulan kritis. Sebagai contoh, membuat kesimpulan tentang sesuatu pengetahuan yang baru yang diperolehi atau yang dipelajari. Seterusnya, pelbagai tahap aras pemikiran iaitu mempelbagaikan kata tugas untuk mentaksir aras pemikiran domain kognitif yang pelbagai. Sebagai contoh, menggunakan kata tugas bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara menganalisis serta membanding bezakan sesuatu pengetahuan. Yang seterusnya, konteks bukan lazim iaitu menggalakkan murid berfikir lebih dalam atau sesuatu di luar bilik darjah. Dan seterusnya, situasi sebenar dalam kehidupan harian. Cabar murid menyelesaikan masalah kehidupan sebenar dengan menggunakan pengetahuan ilmu dari pelbagai disiplin ilmu. Seterusnya ialah item tidak berulang iaitu item berbeza setiap tahun dengan menggunakan bahan yang melangkaui buku teks atau buku aktiviti. Yang ketiga pula, pelaksanaan kaedah pentaksiran yang pelbagai menerusi konsep KEBAT. Okey, saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama, kemahiran membuat kategori. Kemahiran membuat kategori memerlukan keupayaan pelajar untuk membina kefahaman tentang perbezaan yang wujud dalam sesuatu kandungan. Seperti contoh, kategorikan perkataan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah dari surah At-Takatsur, kemudian tulis di dalam buku tulis. Yang kedua, kemahiran membuat ramalan. Kemahiran membuat ramalan ialah mengandaikan perkara yang dijangka berlaku daripada pendekatan yang digunakan melalui tema-tema yang ditetapkan. Sebagai contoh, amalan sedekah merupakan bukti kita bersyukur kepada Allah dengan memberi gambaran tentang kebaikan mengamalkan konsep bersedekah dalam kehidupan. Seterusnya, kemahiran mencipta analogi iaitu memerlukan kemahiran yang sepenuhnya dalam kandungan ilmu kerana menghubung kaitkan kandungan ilmu dengan situasi semasa. Seterusnya, memerlukan keupayaan menganalisis dan mengaplikasi yang tinggi. Sebagai contoh, Ahmad mengikuti perkemahan di sekolah di dalam hutan. Ahmad tidak menjumpai sungai dan bekalan air yang ada, hanya mencukupi untuk diminum sahaja. Apakah solusi supaya Ahmad dapat bersuci selain menggunakan air? Itu contoh bagi kemahiran mencipta analogi. Okey, seterusnya kemahiran simulasi iaitu metodologi untuk melaksanakan percubaan dengan memakai model dari satu sistem nyata. Seperti contoh, simulasi bertema terdapat gambar-gambar niat tayamum, gambar debu dan gambar cara-cara bertayamum. Okey, seterusnya ialah membuat perbincangan atau perjumpaan bersama ibu bapa tentang pengenalan KEBAT. Iaitu pihak sekolah membuat satu perbincangan bersama ibu bapa tentang kepentingan mengamalkan KEBAT dalam pentaksiran.
Seterusnya, ianya merupakan persediaan awal penerimaan dan pengalaman kebat di rumah. Dan akhir sekali, memperluaskan kajian atau penyelidikan tentang amalan kebat dalam pentaksiran, iaitu menggalakkan peluang atau ruang untuk kajian dan penyelidikan amalan kebat di kalangan guru pendidikan Islam sama ada di peringkat sekolah atau peringkat yang lebih tinggi. Kesimpulan. Apa yang dapat kami simpulkan di sini ialah penggabungan kebat dan pentaksiran di dalam pendidikan Islam adalah suatu perkara yang baik dan bagus kerana ianya akan dapat memberikan manfaat buat semua. Walau bagaimanapun, semua pihak sewajarnya mengambil inisiatif dan tanggungjawab dengan amanahnya supaya segala idea dan cadangan ini dapat dilaksanakan dengan cemerlang dan terbilang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.